kamu kelihatan letih sangat. Saya tadi dari tingkat 1 naik ke tingkat atas, cikgu. Letih betul, cikgu. Aduh, hai. Kalau saya rasa kalau memang kurang bersenam. Ya betul lah, cikgu. Badan saya ni memang sudah obesity, cikgu. Nak kurang pun susah. Macam mana ni, cikgu? Kalau boleh, kamu makanlah makanan yang berkhasiat dan buatlah senaman. Ikut saya petang ini pergi stadium. Oh, boleh, cikgu. Nanti kita sama-sama pergi ya, cikgu. Baiklah. Malaysia menduduki tempat ke-6 di rantau Asia Pasifik bagi masalah obesiti dan mendahului senarai di Asia Tenggara untuk obesiti. Obesiti adalah satu keadaan yang kompleks di mana seseorang individu itu mempunyai lemak berlebihan. Ia adalah penyakit kronik yang memerlukan rawatan susulan berpanjangan, terapi dan perhatian yang wajar oleh pengamal perubatan. Lelaki dikatakan obes sekiranya mempunyai kadar lemak berlebihan sebanyak 25%. Manakala wanita pula dikatakan obes apabila berlebihan lemak sebanyak 35%. Obesiti boleh diukur menggunakan pengiraan Body Mass Index atau BMI, Indeks Jisim Badan. BMI adalah indeks pengukuran berat badan berbanding dengan ketinggian. BMI di antara 18.5 hingga 22.9 menunjukkan julat normal. BMI 27.5 hingga 34.9 pula dikelaskan obes 1. Jika BMI mencapai 35 hingga 39.9, keadaan ini dikelaskan obes 2. Manakala BMI melebihi 40, ini menunjukkan obes 3, di mana kesihatan kita dalam lingkungan risiko yang terlalu tinggi. Tahukah anda mengapa obesiti berlaku? Apakah faktor penyumbang kepada obesiti? Sila rujuk Raja. Faktor penyumbang adalah yang pertama adalah umur. Peningkatan umur akan menyebabkan kadar metabolisme menurun. Oleh itu, kenaikan berat badan akan ketara walaupun tiada sebarang pertukaran dan penambahan di dalam tabiat pemakanan dalam aspek jumlah, jenis dan kekerapan. Kedua adalah gender. Kaum wanita mempunyai lebih kebarangkalian untuk menjadi obes berbanding dengan lelaki. Ini adalah kerana wanita mempunyai kadar metabolisme yang rendah berbanding kadar metabolisme yang tinggi di kalangan kaum lelaki. Masalah obesiti ini akan menjadi meruncing apabila wanita mencapai menopause. Yang ketiga adalah faktor keturunan. Keempat adalah aktiviti fizikal. Kurang melakukan aktiviti fizikal dan tidak menjaga pemakanan adalah faktor yang sangat penting di dalam peningkatan obesiti. Kelima adalah faktor psikologi. Ramai individu yang makan berlebihan adalah menghadapi tekanan atau mempunyai ketidakstabilan emosi. Keenam adalah penyakit. Walaupun tidak kerap, obesiti boleh berlaku kepada pesakit yang mempunyai penyakit hypothyroidisme, kemurunan atau penyakit di bahagian otak yang menyebabkan pesakit makan berlebihan. Ketujuh adalah ubat-ubatan. Ubat seperti steroid atau ubat untuk merawat kemurunan boleh menyumbang kepada obesiti. Obesiti menyumbang kepada banyak penyakit kronik yang boleh membawa kematian atau morbiditi. Raja berikut menunjukkan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh obesiti. Antara penyakit-penyakit yang disebabkan oleh obesiti adalah diabetes, batu hempedu, metabolic syndrome,
sleep apnea, penyakit jantung koronari, kegagalan jantung, tekanan darah tinggi dan gout. Hai Pak Lo. Apa yang kamu beli, Puan Lo? Saya beli mie goreng. Kenapa makan mie goreng? Tak sempat buat sarapan pagi tadi. Oh, Cikgu bawa tu cikgu. oh ini sarapan saya hari ini. Saya membawa roti dengan buah-buahan. Ya, berkhasiat tu cikgu. Ya, kita mesti jaga kesihatan. Ya, Kalau boleh, janganlah selalu makan mie goreng. Makanlah makanan seperti saya. ya betul cikgu. Baiklah, saya akan cuba cikgu. Terdapat beberapa cara mencegah obesiti. Yang pertama, sikap individu. Amalkan aktiviti fizikal seperti berjogging, menari selama 60 hingga 90 minit. Makanan. Anda boleh rujuk piramid makanan sebagai panduan. Yang kedua, merujuk kepada kaunseling oleh pegawai dietetik. Tunjuk ajar langkah-langkah menjaga kesihatan. Diharapkan perkongsian ini boleh membimbing anda ke arah gaya hidup yang sehat. Sekian, terima kasih.